Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madza tara. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العظيم. Surah As-Saffat ayat 1-2. Maka ketika anaknya itu sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim berkata, wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi bahawa aku akan menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Anaknya menjawab, wahai ayahanda, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah ayah akan mendapati daku dari kalangan orang-orang yang sabar. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh barakah ini dapat kita bertemu. Mudah-mudahan temuan kita ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara anugerah dan nikmat yang tidak terkira yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam kehidupan di dunia ini ialah nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita anak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara nikmat yang besar Allah Taala beri kepada kita, kita mempunyai anak. Kerana ramai di kalangan manusia, tuan-tuan semua, yang mana dia berkahwin tetapi dia tak dapat anak. Ramai orang yang dah berkahwin berpuluh-puluh tahun, berbelah-belah tahun, tuan-tuan semua, tapi Allah Taala tak beri kepada mereka anak. Tetapi bila Allah Subhanahu wa taala beri kepada seseorang itu anak, ini adalah satu nikmat yang besar yang Allah Taala beri kepada seseorang. Sebab itu tuan-tuan semua, Nabi Zakaria alaihi salam, ketika mana dia sudah berusia lanjut, Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan semua, masih tidak memberikan kepada dia anak. Tuan-tuan semua, Nabi Zakaria dah berusia lanjut, tuan-tuan semua, tetapi Allah Subhanahu wa taala tak beri anak kepada dia. Dia tak ada anak, tuan-tuan. Sehingga kan Nabi Zakaria alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa Nabi Zakaria? Nabi Zakaria kata, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi, wahai Tuhanku, la tadarni farda, jangan kamu biarkan aku berseorangan diri. Wa anta khairul warithin, sedangkan engkau sebaik-baik pemberi waris. Sebaik-baik pemberi waris, pemberi warisan, engkaulah ya Allah. Nabi Zakaria berulang-ulang berdoa doa ini, tuan-tuan semua. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ini doa bagi tuan-tuan semua. Kalau tuan-tuan ada orang yang tak dapat anak, masalah bermasalah, tak dapat anak dan sebagainya, tuan-tuan boleh mengamalkan doa ini. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Doa ini ada dalam Quran. Cuma saya tak ingat surah mana, tuan-tuan tengoklah dalam Quran. Boleh cek balik tuan-tuan semua doa Nabi Zakaria alaihissalam ketika dia tak dapat anak. Akhirnya tuan-tuan semua, Allah Subhanahu wa taala beri kepada dia anak. Kami berikan kabar gembira bi ghulamin ismuhu Yahya, dengan seorang gulam, kanak-kanak lelaki yang nama dia Nabi Yahya alaihissalam. Tapi pada waktu itu usia dia sudah lanjut,
usia isteri Zakaria, Nabi Zakaria pun dah lanjut. Begitu juga tuan-tuan semua dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam tuan-tuan semua dah berkahwin lama dengan Sarah. Isteri yang pertama nama dia Sarah. Dah kahwin lama tuan-tuan semua tetapi tidak diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala anak. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam tuan-tuan semua duduk dalam keadaan duka cita. Orang laki-laki tuan-tuan semua tak ada anak ni dia duka cita juga. Tuan-tuan semua rasa sedih, rasa tak sama macam orang lain, dia fikir macam mana kalau lepas aku mati dan sebagainya. Begitulah tuan-tuan semua lumrah kita orang laki-laki nakkan waris, nakkan pewaris. Tuan-tuan semua, seorang isteri yang salihah, Sarah tuan-tuan semua, bila dia tengok suami dia bersedih, dia tanya, "Abang, apa pasal sedih ni? Sedih kenapa?" Tuan-tuan semua, bila Sarah tanya, apa Nabi Zakaria jawab? Apa Nabi Ibrahim jawab? Kata Nabi Ibrahim, "Aku sedih bahawasanya tidak ada waris lepas daripada aku. Aku ni tidak ada anak." Maka tuan-tuan semua, isteri yang salihah, dia tak nak biarkan suaminya sedih. Apa dia buat? "Wahai abang, wahai suami, ambillah Hajar ni hamba dia asalnya. Hajar ni hamba kepada Sarah." Jadi tuan-tuan semua, kata Sarah, "Ambillah hamba saya ni, saya bebaskan dan jadi isteri abang Nabi Ibrahim alaihissalam." Ini isteri yang baik. Dia cari isteri pula kat suami dia. Kan? Ini orang perempuan dengar ni, ustaz ni kata dia. Jadi tuan-tuan semua, nak cerita Sarah bagus. Bagus macam tu. Tapi nak cari macam mana orang macam Sarah. Dunia hari ni tuan-tuan semua tak boleh cari, payah tuan-tuan semua, kan? Pasal itu tuan-tuan semua, ada satu ustazah berceramah. Ada orang cerita ni, tak tahu ya ke tak, cerita kat WhatsApp kan. "Saya tidak menentang poligami, saya menyokong poligami." Kan? Tapi satu saja. Kan? Jemaah kata, "Apa ustazah? Kena adil." Tak, satu saja. Yang penting bukan suami saya. Kan? Saya tak menentang, yang penting bukan suami saya. Itu dia. Pasal tuan-tuan semua payah. Mungkin semayang banyak, tapi poligami ni memang orang menentang. Gitu. Payah nak terima lah. Itu sifat lumrah seorang wanita. Nak buat macam mana? Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Kalaulah pada hari aku berkahwin lain, kalau diletakkan telur di atas dada Aisyah, nescaya akan masak telur itu." Kerana panahnya. Tapi tuan-tuan semua, walaupun marah, tetapi perempuan-perempuan yang salihah, dia pandai mengawal kemarahannya. Marah tu tak boleh nak lagi dah. Jadi tuan-tuan semua begitu ceritanya. Sarah berikan Hajar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim berkahwin dengan Hajar. Maka tak lama lepas tu tuan-tuan semua dapatlah anak kepada Ismail alaihissalam. Tak lama lepas itu dapat kepada anak Ismail alaihissalam dengan Siti Hajar, tuan-tuan semua. Tuan-tuan semua, lepas dapat anak Hajar dengan Ismail ni, Hajar melahirkan Ismail, tuan-tuan semua, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada siapa? Perintahkan kepada Nabi Ibrahim, bawa Hajar dan Ismail pergi ke satu tempat yang mana tidak ada pokok, yang mana tidak ada air, yang mana tidak ada bangunan, yang mana tidak ada orang, iaitulah di Makkah sekarang ini. Allah Subhanahu wa taala kata, "Wahai Ibrahim, kau bawa Hajar, bawa Ismail pergi letak di satu tempat, wadin ghaira zi zar'in, di satu tempat wadi lembah yang tidak ada pokok-pokok, tidak ada tanaman dan sebagainya." Tuan-tuan semua, Allah Subhanahu wa taala uji Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak baru dapat tuan-tuan semua. Isteri, anak pula baru dapat. Isteri hak sayang, anak baru dapat tuan-tuan semua. Dah lah lama tak dapat anak, kemudian Allah Taala beri anak tuan-tuan semua. Anak ni tuan-tuan semua kesukaan orang. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala arahkan pula Nabi Ibrahim pergi letak jauh pada dia.
Allahu Rabbi, tuan-tuan semua. Ini ujian, tuan-tuan semua. Nak cerita bahawasanya kita di dalam jalan-jalan menuju ke arah Allah Subhanahu Wa Taala, kita pasti akan diuji. Ujian-ujian inilah, tuan-tuan semua, yang menjadikan kita ini terangkat darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan semua, Nabi Ibrahim diuji macam tu sekali. Dan kita kena ingat, kita tuan-tuan semua, kita akan diuji. Tuan-tuan semua pun akan diuji. Ujian kita berbeza. Tuan-tuan ujian lain, mungkin saya ujian lain. Lelaki ujian lain, perempuan mungkin ujian lain. Dia tak sama ujian antara kita. Mungkin tuan-tuan ujiannya lain, mungkin dari segi sudut harta, mungkin daripada sudut makan minum, mungkin daripada sudut anak dan isteri. Saya mungkin ujian dari sudut yang lain. Tak sama, tuan-tuan semua. Tetapi ingatlah, tuan-tuan semua, bila kita nak dekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita pasti akan diuji. Dan orang yang paling kuat sekali ujian ialah bukan kata orang yang jahat. Orang yang paling banyak sekali ujian ialah para nabi. Karena itu Nabi SAW sebut, asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u thumma alladhina yalunuhum thumma alladhina yalunuhum. Orang yang paling kuat sekali diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah para nabi. Kemudian selepas daripada itu orang yang bawah sedikit daripada darjat nabi. Kemudian yang bawah sedikit. Makin hampir dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, makin kuat dia diuji. Makin hampir dia kepada darjat nabi, makin kuat dia menimpa ujian. Makin dekat dia dengan orang yang dekat dengan nabi, makin kuat dia diberikan ujian. Jadi kalau tuan-tuan dapat ujian, tuan-tuan jangan gelisah. Jangan gelisah dengan ujian itu. Kenapa, tuan-tuan semua? Kerana orang yang hati dia kental, dia tidak akan merasa gelisah dengan ujian itu. Berbeza dengan hati dia, orang hati yang iman tak kuat. Tuan-tuan mudah-mudah, tuan-tuan semua, macam tuan-tuan ada cukur. Kat rumah tuan-tuan ada cukur. Tuan-tuan balik, tuan-tuan semua ambil cukur tu, curah ke atas tangan. Cukur makan, jangan cukur getah pula. Cukur makan, tuan-tuan semua. Ambil cukur makan tu, tuan-tuan curah atas tangan. Tuan-tuan rasa sakit ke tak? Sakit ke tak? Tak sakit, tuan-tuan semua. Pasal tangan kita pun elok, kita curah-cukur. Sakit apa? Cukur makan. Paling tinggi rasa sejuk-sejuk gitu je. Tapi tuan-tuan semua, cuba waktu tangan tuan-tuan sakit. Tangan tuan-tuan kena luka. Luka ni kena pisah. Tuan-tuan ambil cukur tu, cap jiru atas luka tadi, apa rasa? Akan rasa sakit. Oh, sakit. Kenapa, tuan-tuan semua? Pasal pada waktu tuan-tuan cukur atas tangan tadi, tangan tuan-tuan tu sakit. Kenapa cukur tadi tak sakit, sekarang ni sakit? Kerana tangan yang berbeza. Tangan ini tangan yang luka, tangan tadi tangan tak luka. Begitu jugalah orang yang hadapi ujian. Orang yang Allah Ta'ala bawa turun ujian, dia tengok pada orang tu macam mana. Orang yang hati dia kuat iman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, relax. Ini ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sakit penuh ke atas badan. Macam kedai sakit, ada berlaku. Kolesterol ada, jantung ada, darah tinggi ada, kencing manis ada, gout ada, semua macam supermarket kat badan dia tu. Relax dah. Hak ni baru naik bisul. Aduh, bisul baru, tuan-tuan semua. Macam rasa dah habis dunia dalam kehidupan dia. Bisul baru sebiji kat belakang. Masya Allah, tuan-tuan semua. Pasal apa, tuan-tuan semua? Pasal ujian. Ujian itulah, tuan-tuan semua, akan menilai ataupun mengangkat darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Ibrahim AS, bila Allah Ta'ala uji macam tu, apa yang Nabi Ibrahim buat? Tuan-tuan semua, Nabi Ibrahim taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala bila dia bagi ujian, tuan-tuan semua, yang kedua pula ada hikmah di sebaliknya. Baik, tuan-tuan semua, kalau kita lihat Nabi Ismail AS dan Nabi Hajar diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk duduk di Mekah, tuan-tuan semua. Nabi Ibrahim diarahkan untuk bawa dua orang ni, anak dan isteri, untuk duduk letak di satu tempat yang tidak ada pokok, tak ada orang, tak ada bangunan, tak ada air, tak ada apa, tuan-tuan semua. Ini ujian kita nampak, Masya Allah.
pada fikiran kita sekaligus kita tengok tuan-tuan semua, kita tengok ya Allah apa ni kan. Tetapi tuan-tuan semua yakin dan percayalah, di sebalik tiap-tiap ujian ada hikmah. Di sebalik setiap ujian Allah Ta'ala beri kepada kita ada hikmah. Apa hikmah yang berlaku? Hikmah yang berlaku akhirnya Makkah lepas daripada Ismail duduk tu menjadi satu negeri, menjadi satu tempat. Dan akhirnya bila Nabi Muhammad lahir di situ, tuan-tuan semua, daripada keturunan Nabi Ismail, Makkah itu menjadi mulia dan Madinah pun menjadi mulia. Tuan-tuan semua, itu hikmah yang kita tak nampak. Pasal itu tuan-tuan semua, kita kena yakin setiap benda ada hikmah. Cuma kita tak tahu. Jangan duk cari hikmah tu pasal kita tak tahu. Sebagai contoh tuan-tuan semua, Nabi Musa AS dalam satu riwayat tak sebut nama Nabi apa, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seorang Nabi ni untuk beribadat di atas bukit. Di atas bukit di kawasan hutan. Tuan-tuan semua, seorang Nabi, bukan Nabi Musa ni, seorang Nabi. Silap, saya tersilap ingatan. Seorang Nabi ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beribadat di atas bukit, tuan-tuan semua. Kita panggil sebagai macam bertapa lah, tapa ataupun bersuluk. Istilah orang tasawuf dia panggil suluk. Kenapa tuan-tuan semua? Kerana Nabi-Nabi ni dia boleh duduk berasing. Kalau Rasul dia tak boleh. Rasul dia kena sampaikan kepada umat. Nabi tak apa. Nabi Muhammad sebelum dia dilantik menjadi Rasul, dia duduk di Gua Hira, bersembunyi, bersunyi daripada manusia, tak nak hiruk pikuk manusia, beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala, mendekatkan diri pada Allah Taala. Ada seorang Nabi, Allah Ta'ala suruh dia duduk di situ. Dia pun duduk beribadat di situ. Ini Nabi dulu. Tuan-tuan semua, dia pun di situ ada satu kolam. Dekat tu ada satu kolam. Jadi tuan-tuan semua, dia duduk situ, dia tengok ada satu kejadian berlaku. Tiba-tiba ada seorang lelaki berkuda. Naik kuda, naik kuda sampai ke kolam tu, berhenti. Berhenti di kolam tu. Dan dia minum air. Lepas minum air, dia pergi. Dia pergi tuan-tuan semua. Sebelum dia pergi tu, dia letakkan uncang emas, bekas emas. Dia terlupa, dia pun pergi jalan. Datang orang kedua, minum air. Bila dia minum air, dia tengok ada uncang emas, kata dia. Oh, ini harta karun. Dia pun ambil, dia pau uncamah tu buat pergi. Tuan-tuan semua. Datang orang ketiga, orang tua potong kayu dalam hutan, dia potong, sudah potong kayu. Dia pun sampai ke kolam tu, dia minum air, dia berehat, tidur situ. Bila dia tidur situ, ini semua peristiwa ni Nabi tu dia tengok depan tu, dia duduk belakang, orang tak nampak dia. Lepas dia tidur begitu, tiba-tiba hak naik kuda tadi, tuan punya uncamah tadi, undur balik. Cari balik. Datang ke kolam tadi, cari uncang dia. Tengok-tengok tak ada. Tengok ada lelaki tua tadi duduk terbaring. Dia pun tanya, "Hei, mana uncamah aku?" Kata dia, "Tak ada, aku tak tahu." Memang dia tak tahu, bukan dia ambil. Yang ambilnya orang nombor 2 tadi. Dia tanya lagi, "Mana uncamah aku?" Akhirnya orang tak boleh nak jawab. Memang dia tak ambil. Akhirnya hak lelaki berkuda tadi bunuh orang tu, mati. Maka tuan-tuan semua lepas bunuh, orang yang berkuda tadi pun belah. Nabi tu dah tengok. Nabi itu pun angkat aduan pada Allah Subhanahu Wa Taala. "Ya Allah, kenapa jadi macam ni ya Allah? Yang mencuri yang lain, yang kena bunuh yang lain." Kan? Dia tanya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala jawab apa? "Wahai hambaku, wahai nabiku, buat apa yang aku suruh, jangan masuk campur urusan aku." Urusan aku tu, bunuh apa semua tu Allah Ta'ala yang takdirkan. Tuan-tuan semua, kan tidak akan berlaku di atas satu dunia ini, di atas dunia ini satu benda pun tidak akan bergerak melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah Ta'ala, kau buat apa yang aku suruh, apa? Beribadat. Hak urusan aku kau jangan masuk campur. Tapi Nabi ni nak tahu juga, "Ya Allah, ceritalah kepada aku apa hikmahnya."
Baiklah, kalau kau nak tahu aku ceritalah. Hikmah dia, buat baik dibalas baik. Setiap balasannya, setiap perbuatan ada balasannya. Itu hikmah dia. Bahawasanya dulu-dulu lelaki yang berkuda ini dulu-dulu dia pernah mencuri daripada rumah yang nombor 2 tadi. Maka aku pulangkan harta dia kepada dia daripada harta lelaki yang pertama tadi yang pernah mencuri. Yang kedua, bahawasanya lelaki tadi yang terbaring tadi, yang cari kayu api tadi, dulu dia pernah bunuh bapak hak berkuda tu. Dulu dia bunuh bapak kawan tu. Maka aku jadikan dia sekarang ni bunuh kawan ni pula. Inilah hikmahnya yang kamu tak tahu, yang hanya aku saja yang tahu. Yang pertama, yang berkuda tadi, dia dulu pernah mencuri di rumah hak nombor 2 tadi. Maka dapat kat dia balik uncang tu, tuan-tuan semua, pulang balik dapat kat dia. Yang terbaring terlentang tu, dia dulu pernah bunuh bapak naik kuda tu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pusingkan balik, jadi dia pula bunuh kawan ni, tuan-tuan semua. Ini hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua benda yang berlaku dalam dunia ni, tuan-tuan semua, musibah hak berlaku ke atas kita, tuan-tuan semua, kita tak tahu apa hikmahnya, tuan-tuan semua, tetapi akan berlaku di kemudian hari. Sama juga, tuan-tuan semua, ada seorang orang tua, tuan-tuan semua, di kampung saya dulu. Allah Subhanahu Wa Taala uji dia. Dia ni orang soleh. Bahkan saya mengaji dengan dia, tuan-tuan semua. Dia tok guru, tuan-tuan semua. Tapi Allah Ta'ala beri kepada dia seorang anak bosu, tuan-tuan semua. Anak dia ni, tuan-tuan semua, PA-nya comel. PA comel, tahu PA comel? Baca dengan sebaliknya lah, tak comel lah maksudnya, tuan-tuan semua. Kan? Tapi orang tua-tua dulu dia panggil PA comel, pasal dia tak nak doa buruk-buruk ke anak. Tuan-tuan, sampai ke meninggal orang tua tu, perangai anak ni macam tu juga. Tapi tuan-tuan semua, masa hidupnya, tuan-tuan semua, tak pernah berhenti berdoa kepada anak. Doa. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan semua, bila ayah dia dah mati lama-lama, tuan-tuan semua, jadi baik budak ni pula. Berkahwin dengan orang yang baik, tuan-tuan semua, jadi baik. Jadi ustaz pula, tuan-tuan semua. Tapi bukan saya lah nak ceritanya, kan? Kata ustaz ni kot dah. Jadi ustaz pula, tuan-tuan semua, jadi baik. Datang ke rumah saya nak mengaji ilmu yang ayah dia ajar ke saya dulu. Tuan-tuan semua, siapa tahu? Ini takdir Allah Subhanahu Wa Taala, hikmah kita tak tahu, tuan-tuan semua. Tapi kita, tuan-tuan semua, jangan lupa berdoa dan jangan lupa kita jadi soleh. Buatlah amal soleh, tuan-tuan semua. Pasal apa? Pasal tuan-tuan ingat kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Nabi Khidir dengan Nabi Musa ni, tuan-tuan semua, dalam surah Kahfi, tuan-tuan semua. Malam ni pun sunat baca surah Al-Kahfi, esok pun sunat baca surah Al-Kahfi. Tuan-tuan tengok macam mana kisah penggembaraan Nabi Khidir dengan Nabi Musa AS. 3 benda yang berlaku, tuan-tuan semua. Yang pertama, Nabi Khidir pecahkan kapal. Satu. Yang kedua, Nabi Khidir buat apa, tuan-tuan semua? Nabi Khidir pulah kepala budak kecil tu, bunuh budak kecil. Yang ketiga, Nabi Khidir betulkan dinding bangunan yang roboh. Nabi Khidir betulkan. Padahal orang kampung itu tak melayan pun Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Tuan-tuan, apabila dah selesai ni, Nabi Khidir pun ceritalah kat Nabi Musa apa sebab dia. Kata Nabi Khidir, mula-mula kapal tadi aku pecahkan kenapa? Kerana ada raja, wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Raja ni, ada satu raja di kampung itu, dia akan merampas kapal-kapal yang elok. Maka aku pecahkan. Bila kapal tu tak elok, dia tak akan rampas kapal tu. Itu tujuan aku pecahkan. Yang kedua, aku bunuh budak itu, kata Nabi Khidir, kerana budak itu memang Allah Ta'ala takdirkan dia ni celaka dan akan menderhaka pada mak ayah dia. Maka aku bunuh. Itu zaman syariat itulah, tuan-tuan semua.
Kita sekarang tak boleh. Tengok, aku tengok kau ni deraka kat mak kau ni. Pulah kepala budak tu. Kan? Memang masuk penjara dan haram lah tuan-tuan. Ini zaman Nabi Khidir, Nabi Musa. Boleh macam tu. Syariat masa tu tuan-tuan semua. Yang ketiga tuan-tuan semua, Nabi Khidir betulkan bangunan itu. Nabi Musa tanya, kenapa kau betulkan bangunan ini? Padahal orang kampung ni tak peduli pun, tak layan pun kita. Apa jawab Nabi Khidir? Kata dia, di bawah ini ada harta li ghulamaini, bagi dua anak muda, bagi dua budak lelaki, yatimaini, yatim. Ghulamaini yatimaini fil Madinah, dia duduk di kota. Tapi harta dia duduk di bawah ni, ayah dia tanam. Duduk di bawah ni. Dan ayah dia dulu wa kana abuhu salihah. Dan ayah dia dulu adalah orang yang saleh. Maknanya tuan-tuan semua, kenapa? Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan semua, kalau bapak ni soleh, bapak ni baik, bapak ni rajin beramal, tuan-tuan semua, insya-Allah suatu hari nanti Allah Subhanahu wa taala akan hantar orang jaga anak-anak dia. Allah Ta'ala akan hantar orang untuk didik anak-anak dia. Allah Ta'ala akan baiki anak-anak dia. Jadi saya pun bila tengok kisah yang berlaku pada orang tua ni, pada Allah yarham Tok Guru saya ni, tuan-tuan semua, saya teringatlah pada kisah Nabi Khidir alaihissalam. Maknanya tuan-tuan semua, ayah dia dalam masa hidup dia soleh, baik, beramal dan tak pernah lupa berdoa. Tuan-tuan semua, mungkin dia tak sempat nak tengok anak dia jadi baik. Lepas dia dah meninggal, Allah Ta'ala jadikan, hantarkan orang untuk bantu anak dia, akhirnya jadi baik. Pasal itu tuan-tuan semua, jangan kita tengok, kalau kita tengok anak Allah ni tak ada peluang ni, aku malah lantak kau lah nak jadi apa, jadi hantu raya ke apa. Jangan pernah berhenti berdoa untuk anak kita, tuan-tuan semua. Hikmah tuan-tuan semua, Allah Ta'ala bagi ujian pada kita, ujian anak, ujian dan sebagainya. Itu kisah Nabi Ibrahim setakat dibawa ke sana. Kemudian tuan-tuan semua, bila Nabi Ibrahim letakkan Hajar, letakkan Ismail di Mekah, tuan-tuan semua, maka sampai di tempat ini, di tempat itu tak ada apa tuan, dia ada busuk sikit tinggi macam tu. Kemudian Nabi Ibrahim terus pusing balik untuk pergi ke Syam, balik Palestin. Dia kata, Hajar, kau duduklah dengan anak kau di sini, letaklah sebekah kurma, sebekah air. Nabi Ibrahim pun pusing, jalan nyak balik. Terkejut Siti Hajar, tuan-tuan semua. Kalau tuan-tuan tak terkejut ke? Kalau makcik-makcik tak terkejut ke? Bawa pergi ke Afrika, letak awak di sini, tinggal balik suami dia. Afrika lah tu, singa kan banyak-banyak dah. Tuan-tuan semua, kalau makcik-makcik sebelah sana terkejut ke tak? Terkejutlah tuan-tuan semua. Tak ada apa, tak ada apa, letak duduk sini pun terus pusing balik. Tak ada goodbye, tak ada apa, tuan-tuan semua. Terkejut Siti Hajar, tuan-tuan semua. Tanya, Ibrahim, nak ke mana tu? Nabi Ibrahim tak jawab, tuan-tuan semua. Jalan. 3 kali Siti Hajar tanya, nak ke mana, nak ke mana, nak ke mana. Akhirnya tuan-tuan semua, kali ketiga Siti Hajar tanya, Allahu amaraka, Allah Ta'ala kah yang suruh kau buat benda ni? Dia tanya, pasal dia tahu suami dia tu Nabi. Dia tanya, Allah Ta'ala kah perintahkan kau suruh buat benda ni, suruh letakkan aku dan anak aku di sini? Nabi Ibrahim berhenti sekejap. Nabi Ibrahim pusing, ya, Allah Ta'ala yang suruh. Maka apa jawab Siti Hajar? Hajar kata, tak apalah, innallaha lan yudayyi'ana. Okey, kalau Allah Ta'ala suruh, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mensia-siakan kami. Itu jawab, apa benda? Jawab Hajar. Tuan-tuan semua, satu benda yang tuan-tuan kita kena ambil pengajaran daripada kisah Hajar ni, bila dia dengar je Allah Ta'ala suruh, tak ada apa. Apa saja, takkan dia risau. Kenapa? Kalau inilah suruhan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak akan sia-siakan kita. Jadi tuan-tuan semua, kita pun macam itulah hidup hari-hari ni. Kalau tengok apa benda ni, kenapa ni yang jadi
susah, yang jadi payah ni meniaga pun lambat. Saya semayang, kan? Saya semayang, lepas semayang subuh saya datang, lewatlah sikit buka kedai dan sebagainya. Tak apa, innallaha la yudayyi'ana. Mungkin orang lain buka pagi-pagi lagi, tapi subuh tak semayang. Kita semayang subuh dulu, baru kita pergi buka kedai. Tak apa, kerana saya ikut suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tidak akan sia-siakan saya. Kan? Ada orang tuan-tuan semua, dia sanggup lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Pasal dia takut sia-sia perniagaan dia, sia-sia kerja dia. Pagi-pagi keluar, subuh tak masuk lagi ni, pukul 5 dah keluar dah. Tak tahu ke mana semayang subuh, tak tahu ke mana semayang zuhur, tak tahu ke mana semayang maghrib. Tuan-tuan semua tahu kerja. Tuan-tuan semua, akhirnya tuan-tuan semua, Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat besok-besok akan mengazabkan dia, dan dia akan menyesal. Pada waktu itu bila dia dah menyesal, dia nak buat apa-apa pun dah tak berguna lagi. Tuan-tuan semua. Jadi tuan-tuan semua, Hajar ni walaupun perempuan, bila Allah Ta'ala yang suruh tuan-tuan semua, dia kata innallaha la yudayyi'ana. Allah Ta'ala tak akan sia-siakan kita. Jadi kita pun kena hari ginilah. Ni rugi ni kalau kita tinggalkan kerja, kalau kita tinggalkan perniagaan kita pergi mengaji ni, rugi ni. Kita pun tengok mengaji ni siapa suruh? Allah Subhanahu Taala suruh. Takkanlah kita nak hidup sepanjang kehidupan kita dalam jahil je. Takkan nak hidup daripada muda sampai ke tua jahil, tak tahu apa, semayang pun tak reti, puasa pun tak reti, buta pun tak kena, kan? Duk kejar ke dunia. Takkan macam tu. Tiba-tiba kita tinggal sekejap, orang kata rugi ni, rugi. Tak apa, Allah Ta'ala tak akan sia-siakan kita. Ingatlah tuan-tuan semua, saya masa saya belajar dulu, Allah yarham Tok Guru saya, dia pesan selalu, kau mengajilah, insya-Allah. Tak pernah orang mengaji ni apa-apa ke dana. Saya pun tengok betul tuan-tuan semua. Allah yarham Tok Guru saya dulu tuan-tuan semua, tak ada buat apa, mengajar je. Harta dia banyak pada saya, tanah dia banyak pada saya. Betul tak? Duit dia nak buat rumah, anak dia buat sebiji-biji seorang rumah. Duit bawah tilam tuan-tuan, tak simpan kat bank. Kita buka bawah tilam, ada lipas. Mana ada duit, kan? Selak bawah tilam, mana duit? Lipas ada lah. Dia selak ada duit. Tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi. Pasal innallaha war-razzaq, Allah Ta'ala lah yang beri rezeki. Jangan risau benda ni. Ni takut tuan-tuan semua nak buat hak Allah Ta'ala suruh, takut rugi dunia. Allah, rugi apa tuan-tuan semua? Siapa yang bagi dunia tu? Allah Ta'ala bagi. Itulah makna kita boleh ambil pengajaran daripada Hajar. Yang seterusnya tuan-tuan semua, dan saya kira yang terakhirlah tuan-tuan semua, macam mana Nabi Ismail AS menjadi seorang anak yang soleh. Yang saya baca tadi tuan-tuan semua, ayat daripada surah As-Saffat tuan-tuan semua, Allah Subhanahu Wa Taala cerita bila Nabi Ismail ni dah sampai usia boleh membantu dan bekerja dengan Nabi Ismail, dengan Nabi Ibrahim. Mana usia dah besar. Waktu tu anak tuan-tuan semua, kita ni tuan-tuan ada anak kan, kalau umur 15, 16 ni tuan-tuan semua boleh tolong kita bekerja, membanting tulang dan sebagainya, kat bendang ke apa. Usia tu tuan-tuan semua, usia tu kita sayang kat anak. Kalau makcik-makcik ada anak usia umur 16, 17 boleh tolong. Kalau perempuan pula boleh tolong kat dapur, boleh basuh pinggang, boleh masak. Tuan-tuan semua, maknanya kita boleh relax. Tak? Ringkas-ringkas tu tom yam, sup. Anak perempuan tu boleh masak dah. Oh, waktu itu tuan-tuan semua, kita sayang kat anak kita ni. Dah boleh kita minta tolong dan berguna pada kita. Tiba-tiba tuan-tuan semua, waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi Ibrahim pergi sembelih anak. Sembelih. Jadi tuan-tuan semua pergi ke Mekah. Nabi Ibrahim pergi ke Mekah, ceritakan apa yang dia nampak, mimpi dia dan sebagainya. Apa tuan-tuan semua Nabi Ismail kata? Ya abati fa'al ma tu'mar. Ayat tadi saya baca. Wahai bapakku, if'al ma tu'mar, buatlah apa yang Allah Ta'ala suruh.
satajiduni insyaallahu minas sabirin, kamu akan dapati aku insya-Allah minas sabirin, daripada orang-orang yang bersabar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ismail tak ada bangkang. Tak ada dia kata, Pak dah gila nak sembelih kan? Tak ada, tuan-tuan semua. Nabi Ismail ni anak yang soleh. Tuan-tuan, kalau boleh jadi anak macam Nabi Ismail, tuan-tuan semua akan jadi anak yang macam Nabi Ismail, tuan-tuan semua, barulah kita ni tuan-tuan semua dikatakan anak yang soleh. Apa sahaja yang disuruh oleh ayah, tuan-tuan semua, kita tak bangkang apa. Ayah wali keramat kita, mak wali keramat, tuan-tuan semua. Tuan-tuan walaupun dah berusia ada mak ayah, tuan-tuan semua, mak ayah kita ni tuan-tuan semua wali kita. Kalau ada masalah apa, kita bagi tahu kat mak ayah kita dulu. Kalau mak ayah kita bagi keputusan, tuan-tuan semua, ini keputusan wali, kita kena terima. Hari ni tuan-tuan semua, penderhakaan demi penderhakaan kepada mak ayah. Kadang-kadang tuan-tuan semua, saya tengok kan kita zaman hari ni deraka ke mak ayah ni bukan pasal benda besar. Kadang-kadang benda kecil je. Benda apa? Benda nak kahwin je, tuan-tuan semua. Ayah kata tak payah kahwin lah, hak ni kahwin dengan hak ni. Tuan-tuan semua, dia sanggup tinggalkan nasihat ayah dia, nasihat mak dia, kerana dia nak kahwin dengan orang yang dia nak. Tuan-tuan semua, memanglah kalau ikut hukum fiqh sah kahwin tu, tapi tidak ada barakah. Perkahwinan yang macam tu tidak ada barakah. Ingat anak-anak muda yang belum kahwin lagi, kalau mak tak setuju, tangguhlah dulu. Pasal mak kita ni wali. Melainkan mak kita suruh benda hak tak betul. Mak kita kata kau kahwin ni, siapa? Ni artis ni. Tak nak mak rambut merah, tak tutup rambut. Tu betul. Kan? Ada juga mak dia nak menantu artis. Kan? Artis rambut besar, berkarat. Jadi dia nak glamour tu, kan? Kebetulan pula artis tu nak pula kat dia tu, kat kawan tu. Kan? Jadi dia pun sukalah mak ni. Kau kahwin ni. Aku kalau kau kahwin dengan orang lain, memang aku tak reda dunia akhirat, kata dia. Aku nak menantu aku ni penyanyi ni, pandai menyanyi, contohnya kan. Jadi tuan-tuan semua, hak lagu tu boleh lah pasal benda tak betul. Ini kalau benda betul, benda yang tidak salah, ikutlah mak kita. Benda ni pun pernah berlaku kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail lepas tak selesai sembelih ni, tuan-tuan semua, Nabi Ibrahim datang sekali lagi ziarah Nabi Ismail. Nabi Ismail masa tu dah kahwin dah. Nak cerita solehnya Nabi Ismail ni, tuan-tuan semua, Nabi Ismail dah kahwin dah masa tu. Nabi Ibrahim datang ziarah dia di Mekah. Nabi Ismail dia suka memburu, tak ada di rumah. Tanya Nabi Ibrahim, mana suami kau? Kata dia, suami saya pergi memburu. Bini ni tak kenal pak mentua. Pasal pak mentua duduk di Baitul Maqdis, Nabi Ismail duduk di Mekah. Dia ingat orang tua mana. Jadi pak mentua ni nak tahulah menantu ni bagus ke tak bagus. Kata pak mentua, suami kau ni macam mana? Kata Nabi Ibrahim, elok ke tak elok dia ni, baik ke tak baik? Pakcik suami saya ni kedekut nak mampus. Kan? Kedekut sungguh lah. Hai, tak ada pernah beli apa kat saya. Gelamah, tu saya tambah lah, kan? Gelamah tak ada apa pun, tak ada beli apa. Ada tuan-tuan semua hak jenis isteri macam ni, Masya Allah. Kan? Jangan macam tu, orang perempuan. Jangan macam tu. Jangan memburukkan suami. Haram. Suami itu syurga kita. Tuan-tuan semua, dia dah cerita hak buruk tentang Nabi Ismail. Dia tak tahu cerita kepak dia, kepak Nabi Ismail Ibrahim. Tuan-tuan semua, dah selesai apa semua, Nabi Ibrahim pun nak balik. Kata Nabi Ibrahim, bila suami kau balik, kau pesanlah kat suami kau, ghair atabata babik, tukarlah bendul pintu tu. Tukar bendul pintu. Itu dia masukkan atabata babik. Maka Nabi Ismail pun balik. Bila Nabi Ismail balik, Nabi Ismail tengok macam ada orang baru datang, ada bekas. Kata Nabi Ismail, ada orang datang ke? Ya. Siapa?
Dia pun ceritalah orang begini. Oh, Nabi Ismail kata, pok aku tu, kata dia. Tapi kata dalam hati lah, tak sebut lagi. Pok aku tu macam tu. Nabi Ibrahim ni kok rupa macam ni. Apa dia pesan? Dia pesan apa? Dia pesan suruh tukar bendul pintu. Bendul pintu. Kata Nabi Ismail, sebenarnya dia bukan suruh tukar bendul pintu. Dia suruh tukar bini. Mungkin kau ada cakap benda tak betul kat dia kok. Yalah bang, Allah minta maaf lah, saya mengumpat abang, saya cerita begini. Abang tak bagi nafkah, tak bagi duit kat saya. Maka Nabi Ismail AS dengar nasihat bapa ni, tuan-tuan semua. Nabi Ibrahim AS pesan macam tu, Nabi Ismail dengar. Nabi Ismail ceraikan bini dia. Dan memang betul pun berhak dan layak diceraikan kalau isteri yang macam tu perangai. Dan Nabi Ismail taat perintah siapa? Taat perintah Nabi Ibrahim, pak dia. Tuan-tuan semua, sampai macam tu sekali. Cuma kita hari ni bolehlah kita nak taat, tapi tengoklah dulu. Kalau mak suruh cerailah bini kau tu, tengok dululah. Kan? Lagu mana dia suruh cerai tu pasal apa? Kan, jangan kita buat alasan pula mentang-mentang nak kahwin muda, cerai tu. Pasal apa kau cerai? Mak suruh cerai. Kan? Padahal dia nak kahwin dengan orang muda hak lain, mana janda sebelah rumah kau. Wallahu alam, tuan-tuan semua. Ceklah dulu mak kita suruh cerai itu pasal apa. Mungkin mak suruh cerai itu pasal dia pun tengah panah barang, tak ada salah apa. Hak tu tak boleh ikut lah. Kan? Mungkin mak suruh cerai pasal apa? Pasal menantu ni tak reti masak sayur kangkung sambal belacan. Masak sayur kangkung tak masuk belacan. Kan aku sudah bilang kalau masak kangkung masuk belacan, kata cerita Piramli tu kan. Jadi tuan-tuan semua, mak dia marah pasal saya kangkung. Itu tak munasabah langsung. Kan? Kalau ada munasabah, barulah kita wajib taat pada ibu dan ayah. Jadi tuan-tuan semua, kalau kita ni tuan-tuan semua buat macam ni, ini contoh keluarga yang baik, keluarga yang soleh, keluarga yang mentaati ibu, keluarga yang mentaati ayah, keluarga anak yang soleh, tuan-tuan semua. Ini sentiasa kena cerita, tuan-tuan semua. Dalam keluarga kita, tuan-tuan semua, cerita kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ajar, tuan-tuan semua. Cerita sebelum anak-anak tidur, cerita. Jangan duk cerita benda-benda mengarut, tuan-tuan semua. Cerita-cerita pari-pari lah apa, tuan-tuan semua. Kan? Anak nak tidur, cerita-cerita Nabi Ibrahim, cerita Nabi Ismail, cerita Siti Hajar. Biar anak ni tahu macam mana Ismail ni anak yang soleh. Akhirnya tuan-tuan semua dia biasa dengar macam mana cerita orang yang taatkan kepada siapa? Kepada bapa. InsyaAllah bila dia besar nanti, dia akan besar dalam keadaan mentaati ibu dan ayah dia. Itu nak, tuan-tuan semua. Kadang-kadang kita cerita benda-benda tak betul. Kan, cerita pasal bawang putih, bawang merah. Ada? Bawang putih, bawang merah ni cerita mak tiri tak elok kan. Atau cerita-cerita dongeng. Baiklah cerita-cerita Nabi ini kepada anak sebelum daripada mereka tidur. Jadi ambil pada peristiwa Nabi Ismail itu nak disembelih, maka syariat korban tu sampai hari inilah, tuan-tuan semua. Jadi tuan-tuan semua ada duit, tuan-tuan berkorban lah. Kata pasal kita ni mazhab Syafi'i ni korban ni sunat muakkad. Tapi tuan-tuan semua mazhab Hanafi korban ni wajib. Pasal itu di negara yang mengamalkan mazhab Hanafi, mereka bersungguh-sungguh korban pasal wajib. Kita ni pasal sunat muakkad. Dah lama-lama tuan-tuan semua orang tak buat sangat. Lama-lama tahun ni tuan-tuan semua orang tak berapa nak buat. Tak tahulah tempat tuan-tuan semua, tapi tempat saya terasa jugalah nak penuhkan 4 ekor lembu pun tak boleh. Sekarang baru ada 3 ekor. Yang dulu-dulu sampai 7-8 ekor. Mungkin kerana harga pun mahal. Tapi tuan-tuan semua saya ingat 600 tu tak mahal mana. Boleh buat. Cuma kita tak berusaha bersungguh-sungguh. Kalau 600 tuan-tuan semua, tuan-tuan bagi dengan 12 bulan, berapa jatuh sebulan? RM50? RM50 dah? RM50 ya sebulan. RM50 sebulan. Kalau bagi dengan 60 hari, tak sampai RM2 sehari. 30 hari, tak sampai RM2 sehari tuan-tuan menabung. Kalau tuan-tuan tabung RM2 sehari, tuan-tuan boleh berobat. Tapi tuan-tuan semua, oleh kerana kita dibiasakan dengan sunat muakkad, lama-lama kita pun tak buat, tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan buat RM2 sehari, RM2 ni dan berapa sebatang?
Dah hei. Berapa sen? Tak tahu. Tak isap okok tak tahu. Saya pun tak tahu. Kan kena tanya orang isap okok. Tak sampai kot RM2 ke? Ke RM2? Sebatang tu. Jadi tuan-tuan semua, nak ceritanya kalau kita berusaha betul-betul, insya-Allah boleh. Jadi berusahalah tuan-tuan semua, korban ni kena buat. Jadi saya tengok rasa tahun ni agak ketara sikitlah. Payah orang nak korban. Katanya atas alasannya mahal. Tapi tuan-tuan semua 600 saya ingat tidak mahal. Dan dia sunat muakkad. Dan tuan-tuan semua, dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut azimu dhahayakum fa innahu matayakum yaumal qiyamah. Besarkan korban kamu, sesungguhnya dia adalah tunggangan kamu di hari kiamat. Jadi kiamat besok-besok kita nak naik titik Siratul Mustaqim ni, kita nak naik binatang tunggangan. Antaranya benda yang kita boleh tunggang ialah binatang korban. Buat tuan-tuan semua. Dan Nabi SAW korban banyak. Pernah Nabi SAW berkorban 100 ekor. 100 ekor tuan-tuan semua. 60 Nabi sembelih dengan tangan sendiri, 40 Sayyidina Ali sembelih. Tengok Nabi gagah tak gagah, 60 ekor sendiri sembelih. Tak? Saya sembelih 4 ekor pun rasa letih lah. Terfikir, ya Allah, Nabi SAW sembelih 60 ekor dengan tangan dia sendiri, 60 ekor. Saya memang pertama saya tu saya sembelih. Tapi tuan-tuan semua bila sembelih masuk yang keempat tu dah rasa letih. Fikir kita ni, ya Allah, jauh nak bandingkan sahabat-sahabat Nabi dengan Nabi. Dan Nabi pula tuan-tuan semua, Nabi jadi Nabi umur 40. Kemudian duduk di Mekah umurnya 13 tahun, maknanya 53. Berpindah ke Madinah, Nabi korban tu di Madinah, maknanya umur Nabi lebih daripada 53. Boleh sembelih 60 ekor tu. Saya ni tak masuk. Tuan-tuan agak berapa umur saya? 20 lah. Kan? Tak masuk 40 lah. Kita tuan semua. Tak rasa penat dah. Tuan-tuan semua. Jadi maknanya kuatnya Nabi SAW. Hebat tuan-tuan semua orang dulu. Orang sahabat-sahabat Nabi berjuang. Dan di samping tu, pada tahun lepas saya dah cerita, saya masih ingat lagi, saya datang sini untuk jawab soalan berkaitan dengan korban. Jadi saya ingat dah banyak ada soalan yang berkaitan dengan korban dan saya jawab tuan-tuan semua. Tapi walaupun begitu tuan-tuan semua, kena buat bagi betul lah hukum tu, hukum hakam tuan-tuan semua. Korban tu buat bagi cantik, ada niat semua. Kalau tuan-tuan tak ada lafaz wakalah. Wakalah tu wakilkan kepada ahli jawatan kuasa surau. Itu untuk niatkan kepada tuan-tuan semua. Jangan tuan-tuan semua bayar tinggal begitu je tuan-tuan semua. Tak jadi. Jangan tuan-tuan guna alasan yang biasa diguna oleh orang. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Jangan gitu tuan-tuan semua. Kalau pakai alasan Allah Ta'ala Maha mengetahui, senang semayang tak payah niat. Semayang tak payah niat tuan-tuan. Tak niat semayang? Tak. Pasal apa? Allah Ta'ala Maha mengetahui. Lepas tu kentut tak batal wudu. Pasal apa? Allah Ta'ala Maha Pemaaf. Memang jam tuan-tuan semua. Tu Allah Ta'ala Maha mengetahui. Dah kentut boleh semayang lagi. Pasal apa? Allah Ta'ala Maha Pemaaf. Jadi jangan pakai alasan begitu. Buat ikut hukum betul-betul. Kemudian pula tuan-tuan semua, jangan mencuri daging tu. Jangan selik buah pohon. Pasal banyak yang jadi selik buah pohon tuan-tuan semua. Daging itu tak ada habis lagi duduk buah pohon dah. Lepas tu tuannya hilang gaib. Hilang bersama dengan daging. Tak boleh tuan-tuan semua. Pasal itu amanah orang. Jadi ambillah yang kita dibenarkan ambil tuan-tuan semua. Memanglah betul kadang-kadang daging itu sedap, seronok. Tapi tuan-tuan semua ingatlah benda itu seronok sementara je. Kalau kita ambil tanpa kebenaran tuan-tuan semua, bahana kita di akhirat besok-besok. Dan tuan-tuan semua, satu lagi saya nak sebut hukum fiqh sikit lah. Orang selalu tanya, boleh tak ambil daging korban tu sebagai untuk pekerja? Tuan-tuan semua, pekerja, tuan-tuan boleh ambil daging itu sama ada tuan-tuan bekerja atau tak bekerja, tuan-tuan boleh ambil daging.
Yang tak boleh ambil ialah sekiranya tuan-tuan letakkan upah untuk tuan-tuan bekerja. Tuan-tuan kata kami bekerja nak upah. Upahnya ialah daging lembu. Korban itu 2 kilo. Itu tuan-tuan letak upah. Saya sembelih lembu, saya nak upah. Upah apa? Upahnya daging korban, tak boleh. Yang tu baru tak boleh. Kalau dia kata saya sembelih lembu ni nak upah. Upah apa? Upah duit RM20. Boleh? Duit tak apa. Jadi upah tu tak boleh. Saya sembelih lembu ni percuma aja. Tak ada apa. Bantu-bantu. Okey, tak ada masalah. Kemudian orang bagi daging korban pada dia sama macam orang lain juga. Itu tidak ada apa-apa masalah. Yang tak bolehnya upah. Maknanya dia kerja dengan upah. Ni dia datang, dia kerja sukarela, kemudian dapat daging lain, tak ada masalah. Kalaulah sekiranya orang yang datang bekerja tu tak dapat daging, kan? Pasal apa tak boleh daging? Pasal awak bekerja. Oh gitu. Kalau tak kerja, boleh daging. Tahun depan tak ada orang kerja. Semua duduk tepi ni. Marilah, tak boleh. Sentuh daging, tak boleh daging, kata dia. Jadi nayalah macam tu. Siapa nak kerja? Itu silap faham hukum tu. Ada satu tempat tuan-tuan buat begitu. Semua yang bekerja, yang potong daging itu tak dapat daging. Dia bagi duit pula. Bagi duit, ambil duit RM10, RM10. Kenapa tak dapat daging ni? Pasal pekerja tak ada dapat daging. La ilaha illallah, tak faham hukum. Nah, nanyalah. Sikit lagi orang tak nak bekerja. Siapa nak kerja? Jadi itu dia hukum dia. Jadi tuan-tuan semua, pasal saya sebut ni, pasal selalu timbul masalah. Boleh tak boleh, boleh tak boleh, boleh tak boleh. Jadi boleh tak ada masalah. Yang tak bolehnya atas nama upah. Okay. Jadi tuan-tuan semua, setakat inilah dulu insya-Allah tazkirah kita tuan-tuan semua. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sanggup berkorban demi Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, atas apa saja arahan Allah Subhanahu Wa Taala dan atas apa saja arahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sanggup berkorban tanpa kita memilih apa yang kita suka atau yang kita tak suka. Jadilah seperti Nabi Ibrahim, jadilah seperti Nabi Ismail, jadilah seperti Hajar yang sanggup menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada banyak bicara, tanpa ada banyak songeh dan sebagainya. Kerana itulah tuan-tuan semua, akhirnya mereka menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita semua juga menjadi hamba Allah Taala yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam tuan-tuan semua. Insya-Allah jumpa lagi pada waktu yang lain. Aqulu qouli hadza astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.